ucapan dalam Dewan Yang Mulia ini. YB Ahli Dewan dan YB Dato' Speaker, beberapa usul yang saya akan sentuhkan untuk petang ini. Pertama, sektor perancangan. YB Dato' Speaker dan Ahli Dewan sekalian, seperti yang kita telah maklum, Kementerian Perancangan kita telah mengumumkan tahun 2014 sebagai tahun mengawal Malaysia. Pulau Pinang sebagai negeri ketiga yang menjadi tumpuan kunjungan pelancong ke Malaysia boleh dikatakan memainkan peranan yang amat penting untuk menjayakan program tahun mengawal Malaysia 2014 ini setelah di bawah pimpinan Pakatan Rakyat. Pada tahun 2012, jumlah perbelanjaan pelancong di negeri Pulau Pinang adalah sebanyak RM8.58 juta. Justru itu, kerajaan negeri Pulau Pinang telah memperuntukkan RM35.48 juta untuk program pelancongan di negeri Pulau Pinang selaras dengan program ini untuk tahun 2014. Setakat ini, banyak tempat pelancongan yang diberi perhatian dan diperkembangkan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang masih bertumpu di sebelah pulau. Contohnya, dalam bajet 2014, negeri Pulau Pinang peruntukan telah disediakan untuk perayaan Georgetown Heritage Festival, projek Eco-Tourism Venture di Bukit Bendera, projek Water Play di The Escape Fase 1 dan projek Integrated Wellness Resort di Teluk Pahang. Walaupun tempat adun Barisan Nasional, tetapi kerajaan negeri Pakatan Rakyat tidak melupakan untuk membangunkan kawasan Teluk Pahang. Ini ada kerana kerajaan Pakatan Rakyat adalah menjaga kepentingan semua rakyat, tak kira kaum dan bangsa, dan juga tak kira tempat Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Sebenarnya, projek-projek ini berpotensi untuk menjadi tarikan perancangan yang baru untuk negeri Pulau Pinang. Namun, persoalannya, kenapa kawasan-kawasan di seberang perai tidak dimasukkan juga dalam rancangan atau projek perancangan di Pulau Pinang buat setakat ini? Berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Esko Perancangan, di antara tempat perancangan yang menarik di seberang perai utara adalah di Kuala Muda, Penangga dan Yishun Park di Batam. Manakala di kawasan seberang perai tengah adalah di Auto City, Juru Auto City. Di kawasan seberang perai selatan adalah Pulau Aman dan Hutan Lipo, Bukit Pancong. Tidak dapat dinafikan, Kuala Muda adalah satu perkampungan nelayan yang cantik dan menarik bagi pelancong yang berminat dalam ekoturism. Auto City di Juru pula adalah pusat hiburan dan masakan antarabangsa, tetapi kekurangan elemen kebudayaan tempatan. Pulau Aman memang adalah tempat perancangan yang menarik di kawasan SPS, tetapi Hutan Lipo Bukit Pancong buat setakat ni tidak mendapat sambutan yang baik. Apakah rancangan Esko Perancangan untuk memperbaiki dan mempromosi Hutan Lipo Bukit Pancong untuk menjadi tempat perancangan yang menarik di kawasan SPS? Di samping itu, adakah kawasan perancangan di SPS terhad kepada dua-dua tempat itu saja? Macam mana dengan tempat perancangan yang menarik di kawasan N19 Dun Jawi ini? YB Dato' Speaker dan ahli Dewan sekalian, izinkan saya mengulangi isu kawasan klip-klip yang pernah saya bangkitkan dalam persidangan DUN yang diadakan pada bulan Julai yang lepas. Saya sebagai wakil rakyat di kawasan N19 Jawi berasa amat bertuah kerana kawasan Kampung Sangan masih boleh melihat klip-klip yang memancar berkempuran di atas pokok di tepi Sungai Kerian
selepas waktu senja dan waktu malam. Pemandangan semua jadi ini sangat mengagumkan kerana ia bagaikan Christmas tree yang dihias oleh lampu semua jadi. Sebenarnya, fenomena kerip-kerip yang berkumpulan memancar di pokok dalam kegelapan ini adalah keajaban dunia yang ke-8, eighth wonder of the world. Namun setakat ini, hanya Kuala Selangor yang terkenal sebagai kawasan kerip-kerip yang tidak ramai pelancong tahu bahawa ia juga boleh didapati di Kampung Sangang. Jadi, saya sebagai wakil rakyat di Kampung Sangang tengah berkali bertanya-tanya, kenapa kerip-kerip di Kampung Sangang telah lama wujud tetapi masih tidak popular dan kurang dikunjungi oleh pelancong sehingga sekarang. Sekali lagi, saya mohon Esko Pelancongan membantu mempromosikan kawasan yang unik ini kepada pelancong tempatan dan juga pelancong asing, kerana ia bukan sahaja dapat membuka mata pelancong kita tetapi juga boleh menjadi sumber pendapatan yang baru kepada negeri di Pulau Pinang dan juga menjadi sumber pendapatan yang baru untuk peniaga-peniaga tempatan. Wabillahi Datuk Speaker dan ahli-ahli Dewan sekalian, berdasarkan statistik, okey ya. Silakan nak tanya, sedarakah rakan Adun Jawi, ada peruntukan kerajaan pusat telah membantu projek klik-klik ini di Muntubah? Berdasarkan statistik daripada Tourism Malaysia, jumlah pelancong yang mengunjungi negeri Pulau Pinang telah meningkat dari 5.96 juta pada tahun 2009. Jawab lagi saya punya. Saya tak dapat jawab kerana buat masa sekarang saya tidak dapat melihat maupun kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri yang mengabur untuk membangunkan Kampung Sangang tersebut. Apa besok saya bawa YB. YB baru. YB duduk Johor kan? Okey. Duduk di Juru. Ya. Jawi. Ya. Datuk Speaker, ada peruntukan yang banyak dibuat di situ. Patut kita terima kasih kepada kerajaan pusat. Bisa jawablah balik tadi kata kerana ahli parlimen tu apa nama? Pangkang kerajaan pusat tak buat. Sebenarnya kita buat. Jawi itu dah yang jadi pembangkang lama dah, tapi kita di kawasan Jawi, Kampung Sangang memang ada jeti, ada jeti. Tapi jeti sudah tak ada sampan dan tak apalah. Sekarang ni saya berasa kesal kalau saya jawab soalan Sungai Aceh kerana ini akan diketawakan oleh orang ramai. Bahawa jeti ada tapi sampan dan bot tiada dan tidak ada kerja-kerja penyiaran dan juga safety. Kita share lah, share. Kerajaan pusat bagi jeti dengan nilai yang tinggi. Kerajaan negeri sumbanglah. Baru tunjuk kata kerjasama. Nah, okey, boleh lah Jawi. Esok saya tunjuk kat Jawi. Okey. Berdasarkan statistik daripada Tourism Malaysia, jumlah pelancong yang mengunjungi negeri Pulau Pinang telah meningkat dari 5.96 juta pada tahun 2009 kepada 6.09 juta pada tahun 2012 di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Rakyat. Dalam tempoh 4 tahun ini, peningkatan jumlah pelancong yang mengunjungi negeri Pulau Pinang adalah lebih kurang 0.5% setiap tahun. Dan ini adalah satu trend yang baik. Untuk mengekalkan dan menambah baik trend ini, saya percaya Kerajaan Negeri Pulau Pinang, terutamanya Esko Pelancongan, perlu memberi lebih banyak tumpuan untuk merancang dan menentukan tempat-tempat pelancongan yang baru, terutama di kawasan Serampai yang kekurangan kunjungan pelancong. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah bercadang untuk menganjurkan tahun mengawal Pulau Pinang pada tahun 2015 sehingga 2017. Ini memerlukan rancangan yang teratur dan pelaburan yang besar dalam infrastruktur asas untuk mewujudkan produk baru, acara baru dan pengalaman yang kekal abadi dalam minda pelancong. Dengan itu,
dalam tahun 2014, kerajaan negeri dan Esko Pelancongan haruslah membuat rancangan awal supaya dapat bersiap sedia untuk menyambut Tahun Mengawal Pulau Pinang pada tahun 2015. Di samping itu, saya juga mengharapkan Kementerian Pelancongan juga dapat bekerjasama dengan kerajaan negeri supaya dapat menjayakan Tahun Mengawal Malaysia tahun 2014 dan juga dapat menjayakan Tahun Mengawal Negeri Pulau Pinang pada tahun 2015 dan tahun 2017. Sebenarnya teras-teras pelancongan yang lain seperti pelancongan budaya, pelancongan sukan dan pelancongan ekoturism patut dibangunkan lagi. Negara kita boleh dikatakan amat unik kerana diduduki oleh kaum yang berlainan dengan kebudayaan masing-masing. Keunikan ini patut dipromosi kepada pelancong asing seperti mewujudkan perkampungan budaya dan menceritakan sejarah dan budaya kaum masing-masing. Di negeri Pulau Pinang, tapak warisan telah terkenal dengan penceritaan budaya tempatan melalui replika besi dan lukisan mula. Ini adalah kerana Kerajaan Pakatan Rakyat dengan hati terbuka amat menggalakkan cara ini untuk mempromosi tapak-tapak warisan dan bukan seperti Kerajaan Negeri Johor yang tidak menggalakkan lukisan mula ini. Dan Kerajaan Negeri Johor adalah di bawah pimpinan Barisan Nasional. Pada pendapat saya, penceritaan budaya tempatan melalui replika besi dan lukisan mula patut diperluaskan ke kawasan seberang peraya juga. Selain itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga boleh mempromosi ekoturism di kawasan yang berpotensi seperti kawasan yang ada peternakan, perikanan dan pertanian, terutama di kawasan Dun Sungai Aceh. Contohnya, di kawasan SPS, kerajaan boleh bekerjasama dengan pihak penternak untuk bersama-sama membangunkan ekoturism. Sekiranya pembangunan sektor pelancongan berjaya di semua tempat, maka ia akan memberangsangkan industri lain seperti kedai makanan tempatan, homestay dan souvenir shop dan justru meningkatkan pendapatan tempatan dan juga pendapatan negeri kita. Seperti yang tengah dimaklumkan dalam bajet 2014. Jawi, saya mohon. Ya. Terima kasih. Sebab Jawi sebut Sungai Aceh, saya nak ucap terima kasih kepada atas ingatan. Sudahkah Jawi bahawa di Sungai Aceh juga ada pelancongan, iaitu kita ada 2 homestay di Sungai Cenaam dan juga di Sungai Stang, dan banyak dah pengunjung-pengunjung daripada luar negara juga dah sampai situ. Tempatan pun ramai. Jadi sejauh mana homestay ini dapat pembelaan dan dapat bantuan daripada kerajaan negeri? Terima kasih Sungai Aceh. Saya sebutkan Sungai Aceh kerana Kerajaan Pakatan Rakyat tidak mengasingkan ataupun membezakan kawasan-kawasan yang di bawah adun Barisan Nasional maupun adun Pakatan Rakyat. Kita memang untuk menjaga kepentingan semua rakyat dan semua kaum. Isu kedua yang saya akan sentuh untuk petang ini adalah isu pengangkutan dan pengurusan lalu lintas. Seperti yang kita telah dimaklumkan dalam bajet 2014, Kerajaan Negeri Pulau Pinang, peran induk pengangkutan PIP Negeri Pulau Pinang telah dilancarkan pada 25 Mac tahun 2013. Pada tahun 2014, Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan memberi penekanan kepada 2 aspek, iaitu meningkatkan sistem pengangkutan awam di Negeri Pulau Pinang dan kebolehsampaian semua pengguna jalan raya seperti menyediakan perhentian bas yang sesuai dan selamat, menambah laluan bas yang baru, mengamalkan konsep hub and spoke dengan pengguna yang perlu menukar bas untuk sampai ke destinasi, menambah bilangan bas terutama pada waktu puncak dan memperkenalkan laluan khas bas di jalan-jalan yang sesuai. Saya juga difahamkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan mengkaji melaksanakan satu sistem jaringan tram TRAM dan sistem jaringan light rail transit LRT atau transit aliran ringan. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menulis surat kepada Kerajaan Persekutuan
untuk meminta janji mantan Perdana Menteri dan YAB Perdana Menteri sejak tahun 2007 untuk membina dan membiayai sistem monorail ditunaikan. Sekiranya janji ini adalah janji kosong, maka Kerajaan Negeri Pulau Pinang meminta Kerajaan Persekutuan menyerahkan kuasa pengendalian dan demi membolehkan Kerajaan Negeri. Yang Berhormat, Ya, silakan. saya minta maaf. Saya cuma sebelum Yang Berhormat menamatkan ulasan tentang perkara ini, jemput pandangan Yang Berhormat berkenaan dengan cadangan oleh Penang Port. Perkara ini menyentuh dua aspek. Satu adalah berkenaan dengan kedatangan pelancong. Satu lagi menyentuh tentang isu pengangkutan. Kerana Pulau Pinang ini mempunyai satu tarikan pelancong, iaitu perkhidmatan feri, di mana ia juga menjadi satu agenda semasa lawatan pelancong-pelancong ke negeri Pulau Pinang, di mana mereka mahu dengan izin experience mengambil pengalaman daripada menaiki feri. Saya lihat baru-baru ini terdapat rancangan oleh Penang Port untuk mengurangkan perkhidmatan feri. Sekarang kalau kita lihat ada 4 atau 5, untuk mengurangkannya kepada 2 sahaja. Saya ingin mendapatkan ulasan Yang Berhormat mengenai cadangan ini. Kalau ia boleh juga memudaratkan kedatangan pelancong dan secara tidak langsung menyebabkan juga penambahan kepada kesesakan lalu lintas jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih Seri Derima. Saya setuju dengan pandangan Seri Derima, di mana Ngawang Ferry ini memang dia adalah satu transport yang unik, kerana bukan semua tempat ada ferry. Ferry kita di negeri Pulau Pinang sama ada you dapat ferry di negeri Pulau Pinang ataupun dapat di negara Hong Kong. So sebab itu saya amat kesal juga kerana Kerajaan Persekutuan patutlah membangunkan dan bekerjasama dengan negeri Pulau Pinang supaya untuk mempromotkan lagi dan juga memberi satu pengangkutan yang lebih selesa kepada pelancong supaya mereka dapat menggunakan feri dari Pulau Pinang ke Seberang Perai ataupun dari Seberang Perai ke Pulau Pinang. Bukan sahaja juga dapat membantu pelancong, tetapi ia juga dapat membantu penduduk-penduduk setempat seperti penduduk-penduduk yang bekerja di negeri Pulau Pinang. Mereka akan menggunakan feri menjimat masa dan duit supaya dapat sampai ke destinasi Pulau Pinang dalam masa yang singkat ini. Isu pengangkutan dan pengurusan lalu lintas, sistem monorail, saya harapkan Kerajaan Persekutuan dapat membuat satu keputusan sama ada menyerahkan kuasa pengendalian kepada Kerajaan Negeri ataupun Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri untuk membangunkan sistem monorail ini. Pada pendapat saya, Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga harus meneliti dan menyediakan bas yang khas untuk membawa pelancong dari satu destinasi pelancongan ke satu destinasi pelancongan yang lain. Sebenarnya sistem pengangkutan dan pengurusan lalu lintas juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sektor pelancongan. Dengan adanya kemudahan pengangkutan yang jelas dan mudah diakses, ia akan memudahkan pelancong untuk mengawal dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kerajaan Negeri Pulau Pinang berhasrat untuk memperbaiki dan memperkemaskan serta memantapkan lagi infrastruktur awam di negeri Pulau Pinang dengan memperuntukkan sebanyak RM19.45 juta bagi tahun 2014 untuk membiayai penyelenggaraan dan penataan taraf jalan raya. Pada tahun 2014, Kerajaan Negeri Pulau Pinang bakal menyiapkan projek pelebaran jalan dan menaik taraf jabatan di Jalan Somang King dan bernilai RM20.42 juta serta memulakan 8 projek baru yang bernilai RM169.5 juta. Salah satu projek baru yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang iaitu cadangan pembinaan jabatan baru melintasi sungai yang akan menyambung kampung Tanjung Beremang, walaupun ini adalah kawasan kadun Sungai Aceh. Kawasan
adun dari Barisan Nasional, tetapi Kerajaan Pakatan Rakyat juga membangunkan tempat tersebut dengan menyambung Kampung Tanjung Berlembang dengan Kampung Victoria di kawasan Dun Jawi. Saya nak sebutkan ini, saya nak sebut ini, dengar saya cakap dulu. Saya nak sebut nak ini, bantu Jawi. saya nak jelaskan kerana tadi Sungai Aceh mengatakan bahawa kerajaan negeri tidak sokong projek ataupun kawasan-kawasan barisan. Memang kita sokong tempat yang patut diberep, kita tetap akan diberep untuk menjaga kepentingan semua rakyat jelata. Ya. Terima kasih. Terima kasihlah Jawi. Sebenarnya untuk pengetahuan Dewan, jambatan Tanjung Berembang ni dia untuk dua kawasan, kawasan Jawi dan Sungai Aceh, right? Jadi masa pilihan raya itu mereka berjanji kalau menang Sungai Aceh nak buat jambatan. Gambar jambatan besar Cikgu Bat buah itu ni. Lepas tu saya berkata, oleh kerana Jawi dah menang, buatlah separuh dulu. Ya betul, logik lah bukan? Buat separuh, bila Sungai Aceh menang, sambung. Dan dalam bajet pun memang air putih dah bentang, ada perancangan. Tapi saya nampak bukanlah perancangan peruntukan untuk membina, mungkin peringkat pengambilan tanah barangkali. Cuma mungkin Jawi tak berapa sebati lagi kawasan itu. Saya nak minta Jawi menyokong saya, bukan nyokong parti atas persahabatan kita, ya. Jambatan itu tak perlu kita buat di situ. Lebih baik kita buat di Sungai Udang. Sungai Udang juga, Sungai Aceh punya gadun. Kemudian di sebelah sana Jawi. Babi ya? Babi ingat kan? Jadi di situ Babi, laluan yang paling strategik. Dia keluar pergi Bairang, dia akan berjumpa dengan Batu Kawan dan singgah sebentar di projek MRF nanti di Pulau Borok. Dan dia akan boleh guna jambatan direct ke sini. Maknanya nelayan-nelayan Sungai Udang yang banyak produk ni apa nama nelayan, dia boleh bawa dengan cepat ke airport untuk hantar sampai ke apa nama ke mana-mana destinasi. Jadi lebih cantik. Kita dapat lahirkan satu lagi industri pelancongan di situ. Selepas tengok klip-klip di sana, datanglah ke jabatan itu. Saya nak, kalau kau boleh Wabi sokonglah. Mungkin macam Ayat Putih pun, dia hanya melawat sebelum pilihan raya itu. Dengan adalah Exco JKA ada. Ya. Okay. Duduk atas jabatan. Bila menang, kita akan buat. Ya. Tak apalah, dah menang Jawi buat sekerat dulu. Tapi tak salah, cancel pergi buat di sana. Lebih cantik lagi. Nah. Kalau saya tak jelas, boleh refer dengan DO sekarang atau DO lama pun ada, boleh cek tempat tu lebih strategik. Terima kasih. Menyokonglah. Saya bawa lawatan tempat tu. OIB Datuk Speaker, izinkan saya menjelaskan kepada Sungai Aceh. Mungkin minda Sungai Aceh tak sama dengan saya kerana mungkin dia dari Barisan Nasional, pimpinan Barisan Nasional dan juga pimpinan Parti UMNO. Kerana itu pimpinan Parti Barisan Nasional, mereka mungkin semasa pilihan raya akan turun untuk mengeluarkan sebarang janji. Kalau saya menang, saya buat A, saya buat B, saya buat C, saya buat D. Kalau saya kalah, bye-bye. Next time, 5 tahun, jumpa lagi, saya akan janji sekali lagi. Kerajaan Pakatan Rakyat bukan janji kosong. Kerajaan Pakatan Rakyat, walaupun kalah di Sungai Aceh, kita tetap akan buat jabatan ini. Ini adalah kerana kita nak buat untuk rakyat, nak menyambungkan kawasan Sungai Aceh, terutama Kampung Tanjung Berembang kepada Kampung Victoria, Dun Jawi, penduduk di sana, di kawasan saya. Ini adalah kebaikan untuk semua rakyat, maupun perancangan dan maupun peniaga. So, mungkin minda tak sama, hara tuju tak sama, dan parti pun tak sama. Kalau Sungai Aceh berminat, juga boleh fikir
joinlah Parti Pakatan Rakyat supaya bersama-sama kita berjuang untuk rakyat dan bukan sekali 5 tahun pilihan raya barulah kita mengeluarkan janji lepas kalah kita jumbang 5 tahun. Bukan ini. Kerajaan pakatannya bukan untuk jumbang 5 tahun dan janji kosong. Saya teruskan ucapan saya. Saya nak kena betul ini, Jawi. Pada masa... Jawi boleh? Tak ada. Saya tak janji. Masa pilihan raya saya tak janji buat jambatan. Oleh kerana Pakatan Rakyat dah janji nanti bertindih. Dan saya pun yakin Pakatan Rakyat tak boleh buat. Sebab duit tak ada. Mungkin nak harap daripada pusat. Tapi tak apalah, saya nak mencadang lah. Tapi tak janji, Jawi. Barisan Nasional tidak janji nak buat jambatan sama ada Sungai Udang ataupun di Tanjung Peromang. Cuma dalam sidang Dewan dulu, saya bagi pandangan. Mana dia wakil dulu, hari itu JKR, Exco JKR, pasal apa duduk belakang? Boleh pindah duduk belakang? Senior jadi gitu. Dengan YB Batu Mau. Saya tak bagi peluk. YB? Nanti, saya tak bagi. Jadi, saya masih ingat, kalau gambar tu saya boleh tunjuk, mereka Malik, YB Malik, YB, dengan YB Lim, sebut kadun lah. Sebut kawasan hangguk 3 kali atas justifikasi yang saya sebut. Kata lebih logik. Tapi mula YB Batu Mau dengan YB ini nak pertahankan juga. Dia kata mudah nak pergi typing kot tu. Mana boleh typing kot tu? Typing di jalan lain. Dia buat. Jadi sini main. Saya masih ingat. Tapi kalau gambar tu ada, jadi makna YB Jawi. YB Jawi. Serius ni. Kita bincang pasal pembangunan. Jangan nak saya bangun lain. Ini kawasan lain. Jadi begini, kalau Exco dulu, 2 Exco, Batu Maung dengan Bagan Jemaah, boleh bersetuju 3 kali dia angguk. Kalau di Jepun angguk ni kira hormat lah. That mean dia bersetuju. Kalau itu maknanya, YB Jawi telah berjanggah dengan 2 Exco dari satu pakatan. Ini bahaya ni. Bahaya. Jangan bagi bercanggah. Kena bagi elok-elok. Mungkin YB kawasan Sungai Aceh tersilap. Anda pun tak faham. Sekali lagi saya jelaskan. Tadi Sungai Aceh, okey saya word by word slow sikit. Mungkin saya tadi cepat. Tadi Sungai Aceh cadangkan. Sekarang menang Jawi. Sungai Aceh kalah. Buatlah jabatan separuh. Kerajaan Pakatan Rakyat tak akan buat separuh jabatan punya. Ini bukan hara tuju Kerajaan Pakatan Rakyat. Polisi Kerajaan Pakatan Rakyat adalah jaga rakyat. Polisi Kerajaan Pakatan Rakyat bukan jaga koloni. Kerajaan Pakatan Rakyat walaupun kalah, saya contohkan, kalau kalah, kita pun akan buat. Seperti di sini, Sungai Aceh, sekarang kita kalah, tapi kita juga akan buat. Saya tak sebut Sungai Aceh, Kerajaan Barisan Nasional yang menjanjikan akan buat di jabatan itu. Saya memberi contoh di mana Kerajaan Barisan Nasional sentiasa mengeluarkan janji-janji kosong. Seperti tadi Monorail. Saya baru sebut saja Sungai Aceh. Mau saya repeat sekali lagi lah. Jangan buang masa. Banyak lagi projek-projek Kerajaan Persekutuan. Mereka akan janji semasa pilihan raya. Lepas tu, kalah, jumpa lagi 5 tahun. Kerajaan Pakatan Rakyat bukan macam ini. Kalau Sungai Aceh berminat, sekali lagi lah saya jemput. Menyertailah Pakatan Rakyat, jom kita berubah untuk kepentingan Pakatan Rakyat dan juga rakyat. Pada masa kini, hanya terdapat 5 lawan perkhidmatan bas yang menghubungkan Taman Perumahan di Kadun Jawi. Daripada 5 lawan ini, 3 lawan adalah daripada Rapid Penang dan 2 lawan daripada Cityliner dengan kekerapan bas bermula dari 35 minit kepada 80 minit. Saya dimaklumkan bahawa pada masa kini Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersama-sama dengan pihak spek dan operator bas sedang menilai dan mengkaji pelaksanaan ke atas lawan baru bukan sahaja Kadun Jawi tetapi di seluruh negeri Pulau Pinang. Dengar betul-betul. Bukan di kawasan Dun Jawi saja tetapi
di kawasan seluruh negeri Pulau Pinang, termasuk 10 kawasan di bawah pimpinan Barisan Nasional Minyak RAB. Pada pendapat saya, sistem pengangkutan asal seperti perkhidmatan bas haruslah dipertingkatkan lagi di kawasan-kawasan perumahan, terutamanya di kawasan rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah, supaya dapat meringankan beban golongan miskin dan berpendapat rendah serta memudahkan mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Buat masa kini, saya mendapati bahawa masih terdapat banyak kawasan seperti tidak ada akses pengangkutan awam, walaupun pada tahun 2014 Kerajaan Negeri Pulau Pinang berhasrat untuk meningkatkan pemindahan rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah, dan kali ini Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan memajukan kawasan di ladang kayu dunia di Dun Jawi. Saya percaya Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan cuba menambah baik aspek akses untuk pengangkutan awam di kawasan ladang kayu dunia. Kesimpulan, selama ini sektor perindustrian memang diberi perhatian yang lebih berbanding dengan sektor perancangan. Mengikut laporan yang dikemukakan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, Pulau Pinang adalah lokasi pelaburan terbesar di Malaysia dengan RM 36.1 bilion di antara tahun 2008 hingga tahun 2012 di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Rakyat, berbanding dengan RM 18.7 bilion di antara tahun 2003 sehingga tahun 2007 di bawah pimpinan siapa? Barisan Nasional. Ini menunjukkan bahawa Kerajaan Pakatan Rakyat dapat membangunkan negeri Pulau Pinang dalam tempoh 5 tahun ini dengan menarik banyak pelabur-pelabur asing untuk melabur di negeri Pulau Pinang. Barulah pada 5 hari bulan Mei kita sekali lagi dapat menang dengan majoriti 68% majority votes. Namun pada masa yang sama, Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga perlu membangunkan industri perancangan, memandangkan ia juga adalah salah satu sumber pendapatan yang besar bagi negeri Pulau Pinang dan akan memberangsangkan sektor ekonomi yang lain. Sebenarnya Kerajaan Negeri Tempatan, iaitu PPT, MPSP dan MPPP, juga memainkan peranan yang penting dalam membantu Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk memastikan setiap kawasan termasuk kawasan perumahan, kawasan perindustrian, kawasan perniagaan dan kawasan perancangan sentiasa dalam keadaan yang bersih dan cantik. Ini adalah kerana kebanyakan kemudahan-kemudahan adalah di bawah jagaan MPPP dan MPSP, seperti kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya dan jalan perumahan, pembersihan pabrik dan jalan, penyelenggaraan lampu jalan dan lampu isyarat, serta kerja-kerja penyelenggaraan landscape seperti penanaman pokok bunga. Ini termasuklah kita harap Kerajaan Persekutuan JKL yang dapat memberi kerjasama untuk memperbaikilah jalan-jalan persekutuan dan jalan-jalan yang main road supaya dapat membangunkan bersama-sama. Ini adalah penting bukan sahaja untuk penduduk tempatan, ia juga dapat memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur asing yang melabur di Pulau Pinang serta perancang-perancang asing yang mengawal negeri kita. Khasnya penjajah-penjara haruslah menjaga kebersihan kerana negeri Pulau Pinang memang terkenal dengan makanan tempatan yang sedap yang menjadi satu tarikan kepada pelancong. Saya percaya Kerajaan Tempatan boleh bekerjasama dengan Kerajaan Negeri untuk bersama-sama memelihara keselamatan, kebersihan, kehijauan dan kesihatan negeri Pulau Pinang untuk menyambut Tahun Mengawal Malaysia tahun 2014 dan Tahun Mengawal Pulau Pinang 2015 dan 2017. Sekian, terima kasih. Mohon menyokong.